Kopi Bosian, Izoi di Tasha Jonis Mijol, Miampai Diozu Doit PTTV, Sodok DT. Sabah New Deal untuk memulihkan ekonomi yang terjejas akibat COVID-19 dilancarkan. Sabah New Deal iaitu fasa kedua bagi membantu mengaktifkan semula, memulih dan menyuburkan kembali sektor-sektor ekonomi yang terjejas di Sabah susulan wabak COVID-19 dilancarkan hari ini dengan peruntukan bernilai RM240 juta. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, inilah masanya untuk membina semula Sabah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, Sabah New Deal adalah kesinambungan kepada pakej bantuan COVID-19 Sabah berjumlah RM670 juta yang diumumkan pada 25 Mac lalu. Dengan itu, secara keseluruhan, sejumlah RM910 juta diperuntukkan bagi fasa 1 dan 2 pakej bantuan COVID-19 Sabah. Pada kali ini, Kerajaan Negeri akan melaksanakan fasa kedua tema Sabah New Deal yang dianggarkan berjumlah RM240 juta. Dengan jumlah tersebut, maka Kerajaan Negeri pada keseluruhannya telah dan akan memperuntukkan sebanyak RM540 juta khususnya untuk mengaktifkan semula restart ataupun memulihkan dan menyuburkan kembali sektor-sektor ekonomi negeri yang telah terjejas, termasuk menjadikan Sabah lebih berdaya saing dalam era digital. Manakala jumlah keseluruhan peruntukan yang disediakan untuk bantuan COVID ke-19 di bawah fasa 1 dan Sabah New Deal ialah di bawah fasa 2 ialah sejumlah RM910 juta. Dalam suasana ekonomi yang merudum dan tidak menentu pada ketika ini, termasuk masalah cabaran ekonomi dan juga cabaran politik, langkah-langkah kehadapan untuk beralih kepada amalan new normal memerlukan penekanan dan strategi-strategi yang baru. Justru itu Sabah New Deal dirangka dengan 3 objektif yang utama. Pertama, mempercepatkan transformasi kepada ekonomi digital, memanfaatkan dan memperluaskan peluang-peluang ekonomi dalam bidang agro makanan dan memperkasakan sumber manusia, menjana peluang-peluang pekerjaan baru. Ketua Menteri mahu jurang digital di Sabah dikurangkan, termasuk memperluaskan liputan jalur lebar internet dan mempercepatkan kelajuan internet. Peruntukan RM10 juta turut disalurkan untuk membangunkan platform e-dagang berpusat bagi memudahkan golongan peniaga memasarkan produk dan perkhidmatan mereka. Infrastruktur digital merupakan keperluan asas yang perlu disediakan bagi memulihkan transformasi tersebut. Oleh itu, infrastruktur digital di seluruh negeri Sabah perlu diperluaskan, diperkukuhkan dan dipertingkatkan. Termasuk di kawasan luar bandar, penduduk di kawasan luar bandar ini perlu kita tingkatkan untuk mudah dihubungi secara digital bagi meningkatkan taraf kehidupan mereka. Jurang ketidakseimbangan digital yang wujud di antara penduduk bandar dan luar bandar pada ketika ini perlu dikecilkan. Dalam hubungan ini, kerajaan negeri akan terus memastikan, memudah cara dan mengesan supaya Kerajaan Persekutuan mempercepatkan pelaksanaan plan fabrikasi nasional yang amat diperlukan di Sabah. Saya menyuruh supaya Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta syarikat-syarikat telekomunikasi memperluaskan lagi liputan pencapaian dan kelajuan internet di negeri ini. Inisiatif yang mempercepatkan peralihan kepada ekonomi digital memerlukan transformasi bukan sahaja sektor awam tetapi juga sektor swasta. Norma-norma baru menuntut supaya bidang-bidang perkhidmatan, urus niaga dan komunikasi menggunakan pakai platform dan aplikasi digital akan dapat membantu menjadi satu landasan untuk meningkatkan usaha kita. Selaras dengan matlamat tersebut, kerajaan negeri akan mengambil langkah-langkah untuk mempercepatkan transformasi digital di Sabah seperti berikut.
peruntukan 35 juta ringgit bagi mempercepatkan digitalisasi sistem penyampaian perkhidmatan awam. Ketua Menteri turut memaklumkan peruntukan 50 juta ringgit untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana mengukuhkan rantaian nilai dan logistik mereka. 30 juta ringgit turut diperuntukkan untuk menyokong usaha-usaha berterusan membendung dan menangani penularan wabak COVID-19 di Sabah. Menurut pandangan pakar-pakar kesihatan, terdapat kemungkinan ancaman COVID-19 ini akan kekal berada dalam masyarakat kita untuk tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun. Oleh yang demikian, kerajaan negeri akan memperuntukkan sejumlah 30 juta ringgit untuk tujuan menyokong usaha-usaha berterusan membendung dan menangani penularan wabak ke-19 di Sabah ini. Ini termasuk pembiayaan kerja-kerja membersih dan membasmi kuman di bangunan-bangunan dan juga kawasan awam secara berjadual, serta menyediakan alat-alat pemeriksaan suhu badan, hand sanitizer, pelitup mulut dan hidung bagi penjawat-penjawat awam yang bertugas. Di samping itu, kerajaan negeri juga telah membangunkan skim pemantauan kesihatan digital melalui aplikasi sabatrace.my untuk tujuan memantau kesihatan awam dan memudahkan penelurusan kontak ataupun kontak tracing. Ketua Menteri mengakhiri ucapannya dengan menggesa semua pihak bangkit dan bersatu padu membina kembali ekonomi negeri agar apapun cabaran yang mendatang dapat diharungi. Masa ini adalah waktunya untuk membina kembali, membuat perubahan serta menstrukturkan semula perniagaan di mana perlu. Saya menggesa dan menyarankan supaya masyarakat peniaga berusaha mengambil peluang-peluang baru yang wujud dalam usaha dalam suasana normal baru ini. Saya bagi pihak kerajaan negeri berharap langkah-langkah yang tambahan dan baru yang diperkenalkan dalam fasa kedua ini akan dapat membantu dan merangsang menyuburkan kembali sektor-sektor ekonomi negeri yang telah terjejas, termasuk memangkinkan pelaburan baru di Sabah. Saya percaya kerjasama padu daripada semua pihak dengan izinnya serta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ekonomi di Sabah termasuk sektor pelancongan dan juga berangsur pulih dan akhirnya bangkit menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saya juga yakin setiap musibah ada hikmahnya di sebalik, dan begitu juga krisis akibat wabak ke-19 ini akan membawa peluang-peluang baru termasuk dari segi ekonomi kepada kita. Saya melihat bahawa pasca krisis COVID ke-19 ini ada lubuk emas perniagaan dalam era digital. Oleh itu saya mengajak semua pihak untuk terus bersatu padu dan memandang kehadapan dengan positif serta penuh keyakinan mengharungi setiap cabaran, rintangan dan juga berbagai masalah yang kita hadapi. Saya yakin rakyat Malaysia di negeri Sabah ini akan dapat berusaha dengan lebih gigih dan ingin melahirkan bukan hanya kekentalan jiwa walaupun kita berhadapan dengan masalah COVID ke-19, juga berhadapan dengan tekanan ekonomi, termasuk juga tekanan dan cabaran politik. Namun kita yakin selaku rakyat Malaysia di negeri ini akan dapat kita satukan usaha kita untuk memastikan supaya kehidupan rakyat di negeri ini akan dapat kita pulihkan pada masa dan waktu sedia kala. Dalam sidang medianya selepas itu, Ketua Menteri berkata Kerajaan Perikatan Nasional PN semakin terdesak untuk mengukuhkan majoriti bagi memastikan persidangan belanjawan di Dewan Rakyat akan datang mendapat sokongan majoriti muda daripada ahli parlimen. Kedudukan kerusi yang masih belum berpihak kepada PN menyebabkan ada usaha daripada pihak kerajaan membeli wakil rakyat di Sabah agar berpaling tada. Dan kalau mereka mempunyai nambah, saya yakin sudah lama mereka mentadbir negeri, mentadbir negara. Why disturb the whole people when you have the number? Termasuk bukan hanya di negeri, bahkan juga di peringkat pusat. Why is that so? They need the number because belanjawan datang Julai. When you want to pass belanjawan, you need the number. Simple majority to pass the bill. Dato' Sri Muhammad Syafiee berkata pelbagai persepsi yang ditimbulkan oleh PN kononnya ahli parlimen Parti Warisan Sabah akan melompat parti merupakan sebahagian daripada langkah yang sengaja direka oleh mereka. Beliau yang juga Presiden Warisan berkata kestabilan politik Sabah turut cuba digugat oleh PN dengan menarik ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan Sabah menyokong mereka, namun perkara itu tidak akan berlaku sama sekali. Berbagai persepsi yang mereka nak build. Saya masih ingat selepas Hari Raya akan ada 9
MP keluar daripada warisan. Kalau 9 MP keluar dari warisan, termasuk saya lah presiden dengan timbalan presiden warisan. Ya, they want to build the perception. Diorang sudah jumlah cukup, diorang sudah ada orang, diorang semalam pun diorang beritahu ada di Sutra Haba, kelang kabut lah segala press. So whatever it is, you can judge by yourself. Don't ask me to judge. Katanya fokus kini utama adalah membela nasib rakyat dan memajukan semula ekonomi negeri selepas terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Kita peringkat kerajaan negeri, kita fokus masalah COVID ke-19, masalah ekonomi negeri Sabah ini, ya. Dan apa juga rintangan, cabaran dengan gangguan politik kita akan hadapi, ya, selaku satu pasukan yang saya katakan mantap. We still have the number, ya, dan kita akan teruskan. Sehubungan itu, beliau menolak sama sekali desas-desus yang mengatakan kononnya Sabah akan mengadakan pilihan raya mengejut untuk menyelesaikan kemulut politik jika PN berjaya membeli wakil rakyat Sabah untuk menyokong mereka. Tegas beliau, kerajaan sekarang masih mempunyai tempoh lebih 2 tahun. Because we have another 2.5 years to govern the state. Let me focus into running the state. Bukan hanya pilihan raya, lompat sana, lompat sini, beli sana, beli sini. Yang penting kita urus rakyat. Kita urus ekonomi negeri. Ya, kita nak adakan pilihan raya bukan, mungkin kerajaan pusat bolehlah pasal hang parlimen. Kita bukan hang state. Kita merupakan kerajaan negeri, bukan bergantung dengan jumlah dia. Kita cukup jumlah. Ya, kita ada 40 lebih. 45, ya. Jadi maknanya kalaupun keluar berapa orang, I'm still in the government of the day. Ketua Menteri turut mengingatkan Timbalan Menteri Dalam Negeri, Jonathan Yassin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili serta Ahli Parlimen Keningau, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan bahawa pemegang kad burung-burung dan sijil banci tidak layak untuk menerima IMM 13. Ini kerana pemegang kad burung-burung dan sijil banci adalah warga asing dari Filipina yang masuk secara haram ke Sabah. Namun mereka diberikan dokumen tersebut oleh Parti Berjaya dan Parti Bersatu Sabah PBS semasa mereka memerintah Sabah suatu ketika dulu. Katanya berbanding IMM 13, pemegangnya adalah pelarian perang yang diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, justeru mereka diberikan dokumen tersebut untuk tinggal di negeri ini. Yang you nak masukkan MM13 is a dokumen Bangsa-Bangsa Bersatu. Putuskan dahulu. Kerana dia merupakan pelarian political asylum daripada Filipina untuk diselamatkan di negeri Sabah. Maka dibagikan MM13. Yang bancian ini, yang masuk keluar masuk, yang masuk keluar masuk. Burung-burung zaman berjaya. Sekarang ini masuk dalam satu dokumen yang ada. Mana si Jeffrey ini? Mana si Jonathan ini? Mana si Maximus? Tegas beliau, kuasa mengeluarkan dokumen itu adalah di bawah Kerajaan Persekutuan, bukannya Kerajaan Negeri. Bagaimanapun katanya, IMM 13 hanya sekeping kertas berbanding pas sementara Sabah yang lengkap dengan ciri-ciri keselamatan termasuk maklumat biometrik seseorang. Itu hak mereka. Saya dah nyatakan, ini bukan tanggungjawab Ketua Menteri Sabah untuk menarik PTI, mengurus PTI. Yang mengeluarkan IC, yang mengeluarkan MM13, yang mengeluarkan ini bukan kerajaan negeri. Ya, yang mengeluarkan ini Kementerian Dalam Negeri. Saya dah suarakan berbanyak kali, tapi malangnya ada orang yang buat demonstrasi dalam pilihan raya kecil, bukan pilihan raya kecil, menyatakan ini perlu diatasi. Ya, menteri dulu cadangkan yang sekarang jadi Perdana Menteri supaya ada PSS. Sekarang ini pun ada menteri baru nak cadangkan supaya semua masuk dalam MM13. Dulu PSS menggunakan biometrik supaya lebih jelas, lebih tulus. Kena mata tidak boleh diubah-ubah. Kalau diubah mata dia buta. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, ketiga-tiga pemimpin berkenaan sepatutnya sedar dengan hal tersebut dan menentang bukannya menyokong apa sahaja dasar Putrajaya selepas masing-masing mendapat jawatan. We want to quarrel with our fellow Sabahan. We must be united. Have a kind of common stand for the interest of Sabahan. Tapi kita kena faham, jangan hanya perkara seumpama ini, kalau kita mutad, oh itu haram. Bila dia lantik menteri, halal. Jadi bertempat dia punya dokumen ini. Boleh pakai kalau jadi menteri, tak boleh pakai kalau tak jadi menteri. Ketua Menteri juga berkata, tumpuannya kini adalah untuk memajukan rakyat dan negeri Sabah, bukannya mahu mengejar jawatan tertentu seperti timbalan Perdana Menteri sebagaimana yang diwar-warkan pihak tertentu.
banyak cadangan sudah. Even the current government pun ada juga. Bukan tidak ada. But I'm not running for any kind of post. Yang penting bagi kita, takbir negeri Sabah. The focus now is bantu rakyat, takbir negeri, bangunkan ekonomi. Tidak bererti bahawa kita bagi dapat jawatan semuanya ada. Ya, sekarang sudah ada jawatan. Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, bagian timbalan Menteri Dalam Negeri, what they have done. Yang penting amalan kita. You know, jawatan itu menjadi satu kemungkinan. Kita pun di Sabah dan Sarawak dah lama dah. Mereka tunggu 20 tahun, ada yang tunggu berapa tahun nak jadi Perdana Menteri, nak jadi timbalan menteri. Kita di Sabah Sarawak 60 tahun tidak seorang pun. Tidak semestinya saya. Ada orang lain lagi di Sarawak pun layak juga. Yeah, I think but that one is up to them, yeah. But my focus here is to run the state, to develop Sabah supaya pastikan to unite the Sabahan yang ada. Yeah. Alright, thank you. Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony sekali lagi dihadapkan ke Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu hari ini atas pertuduhan bersubahat dengan seorang peguam, Michael Precious Ubu, untuk melakukan pecah amanah. Ia melibatkan pembelian tanah pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda bernilai 15.545 juta ringgit. Peter yang sebelum ini didakwa 5 pertuduhan berkaitan kes tersebut mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Pertuduhan itu dibuat di bawah Seksyen 109 Kanun Keseksaan dan dibacakan bersama Seksyen 409 Kanun yang sama. Mengikut pertuduhan itu, Peter didakwa melakukan kesalahan itu antara 22 Julai 2014 dan 19 November 2015 di Beverly Hills Plaza, Jalan Bundusan, Penampang. Peter dituduh telah bersubahat dengan Michael yang berperanan sebagai ejen kepada Risda dalam urus niaga itu. Urus niaga itu membabitkan wang berjumlah 15.545 juta ringgit yang telah dibayar melalui cek Bank Muamalat ke dalam akaun M-Bank milik Tetuan Michael Ubu and Company. Menurut fakta kes, wang itu adalah bayaran 10% daripada harga jualan bagi pembelian tanah ladang kelapa sawit seluas 6,768 ekar di Sungai Pinanga dan Sungai Labau Tongot. Pada 11 Jun lalu, Peter yang juga naib Presiden Parti Warisan Sabah mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan melibatkan pengubahan wang haram bernilai 8.75 juta ringgit yang juga berhubung pembelian tanah Risda. Mahkamah membenarkan permohonan peguam Peter untuk mengguna pakai jaminan terdahulu sebanyak RM500,000 dan Peter hanya perlu menandatangani surat jaminan baharu. Sebutan semula kes berkenaan pada 4 Ogos ini bersekali dengan 5 kes terdahulu yang dihadapinya. Pendakwaan dikendalikan oleh 4 pegawai pendakwa SPRM iaitu Muhammad Fadli Muhammad Zamri, Nartia F. Michelle Sambatan, Amin Fakri dan Muhammad Falik Basaruddin. Manakala Peter diwakili 4 peguam iaitu Dominic Chiu, Datu Douglas Lin, Martin Tommy dan Lucre Sabalang. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Syafiq berkata tiada keperluan untuk meminta Datuk Peter Anthony yang kini berdepan 6 pertuduhan di mahkamah bercuti daripada tugasnya sebagai Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah. No, why should I? Until he's proven guilty, ini yang masalah dia. Ya, kalau kita sokong pusat, lepas. Kalau mempertahankan hak Sabah, bantu rakyat Sabah, tangkap. Muzakarah Khas Majlis Fatwa Negeri Sabah bersetuju membenarkan pelaksanaan solat Jumaat dan solat fardu secara berjemaah serta aktiviti masjid dan surau di seluruh negeri dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP mengikut ketetapan berkuat kuasa esok. Mufti Sabah Datuk Bongso alias Aziz Jaafar berkata, kebenaran solat Jumaat dan solat fardu secara berjemaah adalah berdasarkan kapasiti sebenar keluasan masjid atau surau. Kebenaran itu juga adalah berdasarkan kemampuan ahli jawatan kuasa masjid atau surau dengan mengambil kira pematuhan prosedur operasi standard ditetapkan Kementerian Kesihatan dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAINS. Beliau berkata jemaah bergejala seperti demam, batuk, sesema, sesak nafas dan sakit tekak termasuk yang menghidap penyakit kronik tidak dibenarkan hadir ke masjid atau surau dalam tempoh itu.
Turut tidak dibenarkan kanak-kanak berusia 15 tahun ke bawah dan warga negara asing. Solat Jumaat perlu dilaksanakan di masjid atau surau yang dibenarkan walaupun bilangan jemaahnya kurang 40 orang dalam tempoh PKPP menurutnya dalam kenyataan semalam. Majlis akad nikah, ibadah korban serta majlis ilmu turut dibenarkan di semua masjid dan surau di seluruh Sabah bermula esok. Begitu juga pengurusan jenazah yang dibenarkan dilaksana di masjid atau surau dengan mematuhi garis panduan pihak berwajib. Selepas 3 bulan ditutup berikutan pandemik COVID-19, gereja di kawasan zon hijau dan kuning kini dibenarkan beroperasi semula di Sabah. Pembukaan semula rumah-rumah ibadat bukan Islam itu adalah tertakluk kepada pematuhan syarat prosedur operasi standard SOP baharu yang ditetapkan Kementerian Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah. Pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, Janila Simbang berkata, rumah ibadat dibenarkan menjalankan upacara sembahyang, namun ia terhad kepada 1/3 daripada jumlah penganut setempat. Antara garis panduan yang perlu diikuti adalah mengamalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter, suhu badan diperiksa, menggunakan pelitup muka dan cecair pembasmi kuman. Golongan yang berusia 70 tahun ke atas dan 12 tahun ke bawah termasuk individu bergejala seperti batuk, demam, sesak nafas, sakit tekak, selesema serta mempunyai masalah kesihatan tidak dibenarkan untuk menghadiri upacara ibadat di gereja. Selain itu, majlis perkahwinan, pengurusan kematian dan majlis makan dan minum yang melibatkan orang ramai dan sebarang aktiviti melibatkan sentuhan juga tidak dibenarkan. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun lemas manakala bapa dan abangnya dilaporkan hilang selepas bot yang mereka naiki terbalik di Sungai Pagalan di pedalaman Tenom petang semalam. Dipercayai ketiga-tiga mereka, rakyat Filipina, cuba menyeberangi sungai itu untuk pergi ke ladang kelapa sawit dengan menggunakan sebuah perahu kecil. Namun perahu itu karam berikutan air sungai yang deras di Kampung Kalang Kahar. Ketua Polis Tenom DSP Hassan Majid berkata, operasi mencari dan menyelamat membabitkan polis dan bomba dilancarkan sejurus pihak berkuasa menerima panggilan kecemasan kira-kira 1.15 petang. Kira-kira 15 minit mencari dan menyelamat, pasukan itu menemui seorang daripada mangsa. Operasi masih dijalankan untuk mencari bapa mangsa berusia 42 tahun dan anaknya yang berusia 10 tahun. Operasi ditunda jam 5 petang semalam berikutan hujan lebat dan aliran air yang deras sebelum disambung semula hari ini. Ketua Harian Misomo Tokovagu.